Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar menulis perkataan dan frasa secara imlat. Murid-murid faham apa itu imlat? Okey, murid-murid akan menulis perkataan dan frasa yang cikgu sebut tanpa melihat ataupun merujuk buku. Okey, dalam bahasa yang mudah, sulbel telzul. Faham murid-murid? Jom ikuti pembelajaran hari ini menerusi buku teks muka surat 13. Kita baca dahulu teks yang diberikan di situ. Murid-murid, cuba beri perhatian dan teliti setiap perkataan serta frasa yang diberikan di situ. Kerana cikgu akan memberikan ejaan sekejap lagi. Jom kita ikuti pelajaran hari ini. Tajuk, kepulanganku. Kapal terbang yang dinaiki Jian Ming terbang tinggi di angkasa. Dalam tempoh 5 jam lagi, Jian Ming akan menjejakkan kaki di tanah airnya semula. Sepanjang penerbangan itu, Jian Ming tidak dapat melelapkan mata. Kerinduannya terhadap kaum keluarga di Malaysia kian membara. Wajah ibu bapanya yang amat dikasihi sering menjelma dalam ingatan. Besar sungguh pengorbanan mereka kepadanya. Kejayaan yang dicapainya pada hari ini merupakan hasil asuhan dan titik peluh mereka. Fikirannya terus melayang jauh. Wajah adiknya Jian Hui muncul dalam ingatan. Gurau senda mereka membuatkan Jian Ming tersenyum sendirian. Baiklah murid-murid, kita cuba berbincang apa yang kita baca di sini. Sebelum bincang, murid-murid ingat semula Jian Ming, siapa Jian Ming dan siapa Jian Hui. Mereka ialah adik-beradik. Jian Ming tinggal di luar negara. Jika murid imbas kembali pelajaran kita dahulu, cikgu ada terangkan bahawa Jian Ming tinggal di luar negara iaitu di Scotland. Okey, terdapat dalam buku teks muka surat 12, okey, di Glasgow. Jian Ming ni melanjutkan pelajaran di luar negara dan dalam teks ni menyatakan Jian Ming pulang ke Malaysia. Okey, jadi dia sedang pulang menaiki kapal terbang. Jadi teks ini, kandungan teks ini berlaku apabila Jian Ming duduk dalam kapal terbang. Faham? Kapal terbang yang dinaiki Jian Ming terbang tinggi di angkasa. உயரமா பறந்து கொண்டிருக்கிறது அவர் ஏறிய இந்த விமானம். எங்கு பறக்குது? angkasa, விண்வெளியில். Dalam tempoh 5 jam lagi, 5 மணி நேரத்துல Jian Ming akan menjejakkan kaki di tanah airnya semula. Tanah air maksudnya சொந்த நாடு. Jadi negara mana merupakan tanah air Jian Ming? Sudah tentu Malaysia. Jadi Jian Ming akan menjejakkan kakinya நாட்டுக்கு வரப்போறாரு. Sepanjang penerbangan itu அந்த விமானத்துல அமர்ந்து கொண்டு
அவரு வந்துகிட்டு இருக்கார் இல்லையா, அந்த நேரத்துல sepanjang penerbangan itu Jian Ming tidak dapat melelapkan mata. அவரால தூங்க முடியல, கண்ணு கூட மூட முடியல. sebab apa? Kerinduannya ரொம்ப மிஸ் பண்றாரு. யாரு? terhadap kaum keluarga di Malaysia. மலேசியால இருக்கக்கூடிய அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை. கியான் membara ரொம்ப ஆர்வமா அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அந்த விமானத்துல உட்காந்துட்டு வரும்போது. Wajah ibu bapaknya yang amat dikasihi sering menjelmana கண் முன்னுக்கு தோன்றுது, வந்துகிட்டே இருக்கு. யாருடைய உருவம்? அவங்க அம்மா அப்பாவுடைய உருவம். Besar sungguh pengorbanan mereka kepadanya. அப்படின்னா pengorbanan தியாகம், அளவுக்கு அதிகமான தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க அவங்க ஜியான் ஹுயிக்கு. Kejayaan yang dicapainya pada hari ini merupakan hasil asuhan dan titik perlu mereka. அப்படின்னா அவருக்கு கிடைத்த இந்த வெற்றி வந்து எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா, அம்மா அப்பா அவர் வளர்த்த முறை மற்றும் அவர்கள் சிந்திய அந்த வியர்வை தான் இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை கிடைத்திருக்கு. Fikirannya terus melayang jauh. அவர் இன்னும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. யாரை பத்தி? Wajah adiknya Jian Hui, தம்பி பத்தி. Muncul dalam ingatan gurau sendana. அவர்களுக்குள் எப்பொழுதுமே நகைச்சுவையா பேசிக்குவாங்க, விளையாடிக்குவாங்க. அதான் gurau sendau. Membuatkan Jian Hui tersenyum sendirian. அந்த கப்பல்ல உட்காந்துக்கிட்டு தம்பி கூட பேசுனது, விளையாடியது, இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து அவரே சொந்தமா சிரிச்சுக்கிட்டு வந்தாரு. அதுல ஒண்ணுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த dialog. Okay, kita baca. Jian Hui, cuba jawab teka-teki ini. Buah apakah yang selalu diberikan kepada orang? Jadi Jian Hui jawab, buah manggis. Salah. Buah durian? Salah. Jadi jawapannya apa? Buah tangan. Hahaha. Oh, abang bergurau ya. அந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள சிரித்து வேடிக்கையா பேசுனதெல்லாம் அவர் வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே வராரு. Paham murid-murid? Okey. Sekarang murid-murid akan menulis perkataan dan frasa secara imlak. Maksudnya, cikgu akan sebut perkataan ataupun frasa dan murid-murid akan menulisnya dalam modul yang cikgu berikan. Inilah modul, inilah lembaran yang terdapat dalam modul yang cikgu berikan. Bahasa Melayu buku teks 13, menulis secara imla. Murid lihat 22 bulan Februari ya. Jadi murid tulis hari juga tarikh. Sekali lagi tulis di sini tajuk kepulanganku, kurungan ejaan. Nombor 1. Tulis di sini ya. Nombor 1. Murid-murid sudah sedia? Okey, nombor 1. Kapal terbang. Kapal terbang. Okey, di sini cikgu suka untuk mengingatkan murid-murid agar menulis perkataan dan frasa yang cikgu sebut dengan jujur. Jangan merujuk buku teks, jangan bertanya kepada sesiapa pun. Murid-murid perlu ingat, kejujuran adalah sangat penting. Faham? உங்களுடைய நீங்க தயவு செய்து நேர்மையாக எழுதுங்க. புத்தகத்தை பார்க்காதீங்க, யாரையும் கேட்காதீங்க. நீங்க படித்தது உங்களுக்கு புரிந்ததா இல்லையா என்று உங்களை நீங்களே மதிப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆசிரியர் பக்கத்துல இல்ல, அங்க நீங்க எப்படி எழுதுறீங்க, யாரு கிட்ட எழுதுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆசிரியரை ஏமாத்தலாம்னு நினைக்காதீங்க. நான் ஏமாற மாட்டேன், நீங்க தான் ஏமாந்து போவீங்க. நேர்மை மிக மிக அவசியம். Okey, nombor 1, kapal terbang. Nombor 2, menjejakkan. Menjejakkan. Nombor 3,
melelapkan mata. Jika cikgu berikan satu perkataan, itu perkataan. Jika ada dua perkataan, itu adalah frasa. Jadi sekarang melelapkan mata. Yang keempat, pengorbanan. Yang kelima, hasil asuhan. Hasil asuhan. Yang keenam, titik peluh. Titik peluh. Nombor 7, melayang jauh. Melayang jauh. 8, ingatan. Ingatan. 9, gurau senda. Gurau senda. Dan 10, tersenyum. Tersenyum. Baiklah murid-murid. Murid-murid boleh mendengar semula perkataan yang cikgu berikan ini. Sekali lagi, sekiranya murid-murid tidak dapat menulis dengan cepat. Okey. Baiklah, apabila murid-murid sudah pun menulis 10 perkataan yang cikgu berikan, murid-murid sekarang buka buku teks dan cuba semak semula perkataan yang anda tulis. Betul ke tidak? Jika betul, murid tandakan dengan pensel, tanda betul. Pensel, gunakan pensel. Tandakan betul. Okey, jika salah, tanda salah. Dan di sebelahnya, jika ada kesalahan, di sebelahnya murid tulis pembetulan. Satu perkataan 3 kali. Faham murid-murid? Cikgu berharap murid-murid akan membuat kerja hari ini dengan penuh kejujuran. Terima kasih murid-murid.